Datuk Seri Anwar, Ahli Parlimen Port Dickson, Presiden Keadilan, telah dijemput untuk berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Anwar menyebut dua perkara. Yang pertama, cadangan bagi pihak Pakatan Harapan supaya sidang parlimen ini diadakan khas untuk membincangkan tajuk COVID sahaja. Itu mesti dibuat sebelum daripada tarikh 18.5. Terhadap cadangan ini, Perdana Menteri tolak. Perdana Menteri kemudian memaklumkan bahawa sidang parlimen kali ini akan diadakan satu hari, iaitu pada 18.5. Datuk Seri Anwar gunakan peluang itu untuk mencadangkan supaya hari persidangan itu ditambah, ya, dan bukannya satu hari, ya, boleh jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari, dan cadangan itu juga ditolak. Okey. Saya nak tekankan bahawa ikhtiar kita sebagai parti pembangkang, kita telah pun mengikut saluran menyampaikan terus kepada Perdana Menteri sebab dia adalah ketua eksekutif. Okey. Baik. Kemudian kita telah berbincang di peringkat Majlis Presiden yang kemudiannya bersetuju supaya delegasi PH dihantar untuk berjumpa dengan Speaker Parlimen, iaitu Tan Sri Arif. Itu telah kita buat pada hari Isnin baru ni. Hari ini hari Khamis, maknanya 3 hari lepas kita dah berjumpa. Saya, Tuan Haji Muhammad Sabu, Anthony Loke, Gobin dan juga Samsul Iskandar, kita dah berjumpa. Dan dalam pertemuan itu, Speaker menyebut bahawa berkenaan dengan tempoh hari bersidang itu ditentukan oleh eksekutif. Berkenaan dengan aturan persidangan, aturan mesyuarat, itu juga ditentukan oleh cabang eksekutif. Kerana kuasa Speaker hanya berkaitan dengan hal ehwal parlimen sahaja. Kenapa kita mengusulkan sidang khas sebelum 18.5? Kenapa kita mengusulkan tarikh jumlah hari bersidang lebih satu hari? Rasional atau alasannya sangat mudah, ya. Kerana kerajaan memberikan alasan bahawa satu hari kerana musibah COVID. Okay? Itu dia punya dikatakan keutamaan dia. Perdana Menteri kata dia tak mau langsung cakap politik kerana rakyat dah muak, meluat, dah benci dah tajuk politik. Dia hanya nak tumpukan kepada COVID saja. Itu katanya. Kalau itu betul pun, tak apa juga. Tapi ternyata tidak. Sebab persidangan 18.5 itu hanyalah titah diraja, perasmian. Titah dirajanya biasanya merupakan dasar kerajaan lah, ya. Kemudian akan ada pembentangan rang undang-undang, pembekalan, bacaan kali pertama. Maknanya tak ada bacaan kali kedua dan tak ada perbahasan. Kemudian akan ada beberapa pemasyuran, iaitu mengumumkan ketua pembangkang, jawatankuasa pilihan parlimen, pengerusi PAC, atau Speaker membuat pemasyuran tentang akta-akta yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan juga telah diluluskan oleh Dewan Negara yang telah diwartakan, ya. Itu adalah perkara yang akan mengisi agenda 18.5. Jadi alasan bahawa satu hari kerana kita nak tumpu pada COVID saja, itu pun tak berlaku juga dalam parlimen. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana pengumuman dua pakej rancangan itu ada implikasi kewangan. Dan setiap sen duit kerajaan apabila nak dibelanjakan, dia mesti melepasi parlimen, ya. Sebab itu kita ada bajet tahunan. Kalau bajet itu merupakan bajet 5 tahun, kita ada rancangan Malaysia. Okay? Di pertengahan tu kita ada pembentangan kajian separuh penggal. Okay? Itu kalau rancangan Malaysia. Kalau tahunan, kita ada bajet tahunan. Dari mana pendapatan kerajaan, ke mana dibelanjakan, untuk emolumen berapa, untuk pembangunan berapa. Dan kalau tak cukup, kita perlukan pembekalan tambahan pun dibentangkan dalam parlimen. Jadi pakej rancangan ni ada implikasi perbelanjaan kerajaan itu meningkat. Jadi di mana kita nak buat semak
dan imbang, check and balance terhadap pengumuman-pengumuman kerajaan. Okey, sudah tentulah parlimen adalah tempatnya. Namun kerana ketidaksediaan kerajaan hari ini untuk membawa perkara ini ke parlimen, jadi rakyat sebaliknya diberitahu bahawa kerajaan tak letak ini sebagai keutamaan kerana nak tumpu pada COVID. Okay? Sedangkan kalau ianya dibawa kepada parlimen, ahli-ahli parlimen PH dan ahli pembangkang yang lain berpeluang untuk menyampaikan pandangan kita, memberikan idea kita, membuat kritikan untuk penambahbaikan ataupun menyoal kerajaan tentang kedudukan keuangan dan peruntukan. Kesemuanya itu tidak akan berlaku kalau sidang parlimen hanya untuk memenuhi syarat perlembagaan, iaitu mesti bersidang sekurang-kurangnya tidak lewat daripada 6 bulan selepas daripada sidang yang terakhir. Ternyata ini tidak memberi peluang kepada parlimen untuk berfungsi sebagai institusi demokrasi, terutama dalam menjalankan fungsi semak dan imbang.